Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Kecekapan tadbir urus kerajaan serta kerjasama keluarga Malaysia membolehkan negara keluar daripada pelbagai kemelut termasuk pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik. Sekaligus membolehkan negara terus fokus kepada pemulihan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, hasilnya selain prestasi ekonomi negara diiktiraf terbaik di Asia Tenggara, Malaysia turut diiktiraf negara ke-18 paling aman di dunia dari 163 negara dan kedua di Asia. Kerajaan juga sentiasa memastikan rakyat sentiasa hidup dalam keadaan aman dan harmoni berpaksikan 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Saya yakin dengan menjunjung semangat keluarga Malaysia, kita bukan sahaja dapat mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi, malah dapat mengekalkan keharmonian dan kemakmuran yang dinikmati oleh setiap lapisan rakyat. Amalan ini juga selari dengan nilai tasamuh atau toleransi yang menjadi acuan dalam mengukuhkan keharmonian masyarakat majmuk seperti yang saya ingin terapkan dalam diri seluruh keluarga Malaysia. Tambah beliau, konsep keluarga Malaysia yang mula diperkenalkan sewaktu mula menggalas amanah sebagai Perdana Menteri pada 22 Ogos 2021 sudah semakin sebati dengan seluruh rakyat pada hari ini. Konsep itu katanya melambangkan keteguhan negara yang melatarkan pelbagai agama dan bangsa serta bersifat inklusif. 35,000 guru-guru kelas agama dan fardu ain KAFA di seluruh negara akan dibantu berhubung isu allowance rendah dan pejawatan bertaraf kontrak. Perdana Menteri menyatakan perkara itu telah dibincangkan dengan Ketua Setiausaha Negara bagi membantu guru-guru KAFA di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Bincang dengan Tan Sri KSN tadi, kerana dia juga di bawah JAKIM, di bawah JAKIM. Kita akan lihat walaupun dari segi one off dalam bajet kita ada bagi, kita dah umumkan. Tak silap saya 500 ke berapa dalam bajet boleh kan untuk guru kafa, imam, bilal, semua sekali lah. Beliau ditemui selepas menghadiri program Kenduri Rakyat di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Turut hadir Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Husin dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi sedang berusaha menangani masalah kekurangan bekalan telur selain peningkatan harga ayam sejak kebelakangan ini. Pengurusinya Tan Sri Anwar Musa mengakui pihaknya berdepan beberapa kekangan untuk mengambil tindakan segera berhubung isu terbabit memandangkan kerajaan dibentuk ketika ini adalah kerajaan sementara. Trend tekanan kepada harga ayam ini kita sedang berikan perhatian termasuk juga telur. Cuma kemungkinan tindakan-tindakan itu tidak dapat dibuat segera kerana dalam tempoh caretaker government, komitmen dari kerajaan yang melibatkan kewangan itu tak dapat nak dilakukan. Maka ini dalam masa 3 minggu ini daripada sekarang sampai ke 19 bulan ada sedikit kesulitan di situ. Jadi di sinilah saya harap ada kerjasama daripada pengeluar-pengeluar supaya tidak menambah masalah itu. Terdahulu beliau meninjau program jualan murah keluarga Malaysia JMKM peringkat Don Melor di Peringat Kota Baru. Mengulas mengenai JMKM, beliau memaklumkan sehingga kini program jualan berjalan lancar dan sudah mencapai 95% membabitkan hampir 600 premis. Lebih 114 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB tahun depan bagi menyediakan ekosistem kepada usahawan luar bandar, meluaskan pasaran dan tingkatkan pendapatan. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, peruntukan itu adalah bagi menyokong perkembangan 64,000 usahawan luar bandar di bawah KPLB. Penganjuran Mini Karnival Usahawan Desa KUD antara inisiatif KPLB untuk memperkasa ekosistem sedia ada untuk usahawan terlibat. Saya
berpuas hati sebab mereka tu ada yang dah 4 tahun, 5 tahun dan kadang-kadang bila kita jumpa balik, refresh dia, reskilling dia, nampak dia lebih baik lah. Dia nak buka gerai pun dia ada style sikit lah. Daripada mula-mula dia berniaga dulu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Mini KUD Padang Terap di Kuala Nerang. Mini KUD Padang Terap mencatatkan nilai jualan tunai dan padanan perniagaan lebih RM450,000 dengan kehadiran lebih 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran. Malam pertama Anugerah Si Angkasa ESA 2022 menyaksikan RTM merangkul Anugerah Montaj TV Terbaik menerusi berita perdana. RTM turut memenangi beberapa kategori termasuk liputan berita TV terbaik dan rancangan interaktif radio terbaik. Malam pertama ESA 2022 yang mempertandingkan 38 kategori juga menyaksikan RTM merangkul Anugerah Suntingan Rancangan TV Terbaik dan Dokumentari Radio Terbaik. RTM turut memenangi anugerah bagi rancangan sukan TV terbaik, pengulas radio terbaik dan majalah radio terbaik. Pemenang pada malam ini membawa pulang wang tunai RM5,000, piala dan sijil. ESA 2022 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC selama 2 hari bermula hari ini menerima 1,035 pencalonan bagi kategori televisyen, 276 kategori radio dan 43 untuk kategori media baharu. ESA diperkenalkan pada 1972 bagi menghargai penggiat industri seni dan penyiaran. Bertemu kembali. Lebih baik menjaga kepentingan rakyat berbanding berdebat yang tidak membawa sebarang hasil selepas perdebatan selesai. Itu pendirian Perdana Menteri berhubung menyertai sebarang perdebatan bersama parti pembangkang. Kita kajian kerja kita lebih daripada debat. Kita make sure apa yang kita rancangkan, apa yang diumumkan, dilaksanakan. Dan kalau timbul masalah dari segi kos tarikh hidup meningkat, kajian perlu tengok perkara ni untuk mengurangkan bebanan kepada rakyat. Jadi tugas kajian tu banyak. Tugas banyak. Dan tugas kita bukan setakat cakap, tapi kita melaksanakan. Tambah beliau, sebelum ini pernah berlangsung beberapa siri perdebatan antara wakil kerajaan dan pembangkang. Bagaimanapun, ia tidak memberi sebarang petanda positif, malah hanya semata-mata untuk memuaskan hati penyokong sesebuah parti politik. Individu yang masih bergelar menteri atau timbalan menteri yang dilantik di sesebuah kementerian perlu terus menghormati prinsip collective responsibility atau tanggungjawab bersama biarpun ketika tempoh kerajaan sementara menjelang PRU 15. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, adalah tidak wajar individu terbabit menyerang kerajaan sendiri, apatah lagi serangan dilakukan sama sekali tidak berasas. Kan dia lupa anggota jawatankuasa jihad itu daripada parti dia sendiri. Dalam 5 orang, 6 orang tu daripada parti mereka sendiri. Macam mana dia menyerang? Sama telahlah tuduhan itu faktanya jauh tersasar. Nak melontarkan janji pilihan raya pun berpada-pada lah. Jadi saya punya nasihat kepada semua, termasuk diri saya,
Menteri dan Timbalan Menteri harus ingat, walaupun Parlimen dibubarkan, prinsip collective responsibility itu masih ada. Bukan semua lari abandon kerajaan, tak mempertahankan apa yang kerajaan lakukan ataupun tak memberi penjelasan kepada rakyat. Beliau ditemui selepas meninjau program jualan murah keluarga Malaysia peringkat Don Melor. Tan Sri Anwar menegaskan individu berkenaan sebaiknya meletak jawatan jika tidak mendukung apa jua tindakan kerajaan yang telah diputuskan secara bersama. Syarikat penerbangan diminta menambah frekuensi penerbangan bersempena PRU 15 bagi memastikan harga tiket terkawal dan dapat dikurangkan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, waktu operasi di lapangan terbang juga boleh dilanjutkan sehingga tengah malam sepanjang musim pilihan raya. Ujar beliau, syarikat penerbangan perlu berlaku adil kepada pembeli terutama mahasiswa yang kebanyakannya memilih membeli pada harga murah. Justru Suruhanjaya Penerbangan Malaysia perlu menggiatkan pemantauan harga tiket dan jadual penerbangan bagi membolehkan ramai rakyat dapat pulang untuk mengundi. Jadi saya minta mereka lihat apa kemudahan yang ada, apa fasiliti yang ada, gunakan sebaik saja. Kadang-kadang kalau you nak balik sehari sebelum tu mungkin dia mahal. Tapi mungkin tak dia boleh bagi 2 hari, 3 hari. Itu juga satu option mungkin lebih murah. Dengan cara ini. Tak semestinya menjelang atau 1 hari sebelum. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Hari Sukan Negara Daerah Batu Pahat dan pemberian bantuan lesen keluarga Malaysia BLKM di SMK Suria Perdana Batu Pahat. Bagi pengangkutan darat, pihaknya memberi jaminan semua bas mencukupi untuk digunakan bagi perjalanan pergi balik sepanjang tempoh itu. Jumlah terkini pemilih berdaftar di Sarawak yang direkodkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ialah seramai 1.94 juta orang, meningkat 59.14% berbanding 1.22 juta orang direkodkan pada PRU 14. Daripada jumlah itu, 825,791 merupakan pengundi berumur 21 hingga 39 tahun yang menjadi kategori paling ramai. Jumlah pengundi berumur 18 hingga 20 tahun pula 129,034 orang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, daftar pemilih Sarawak terkini merekodkan seramai 975,618 bersamaan 50.21%. Pengundi lelaki dan 967,456 atau 49.79% pengundi wanita. Jumlah pengundi awal perlu mencatat sedikit pengurangan iaitu 22,127 orang berbanding 24,545 mengikut rekod daftar pemilih PRU 14. Daftar keseluruhan juga menunjukkan majoriti pemilih terdiri dalam kalangan individu berusia di bawah 60 tahun iaitu seramai 1,539,645. Seramai 38,148 petugas dijadual bertugas untuk PRU 15. Keputusan berkenaan SOP melibatkan individu positif COVID-19 keluar mengundi pada PRU 15 akan diketahui selayaknya Isnin ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata beberapa kaedah telah dicadangkan kepada SPR supaya pilihan raya diadakan dalam keadaan selamat. Antara cadangan dikemuka termasuk laluan mengundi berbeza, khemah asing dan pemakaian pelitup muka. Jadi kita akan menasihatkan SPR lah untuk melihat bagaimana kita boleh asingkan pesakit-pesakit yang positif. Yang tu satu cara dia, asingkan iaitu lane yang asing, tempat undi yang asing. Ataupun satu lagi option ialah kes yang positif akan datang ke khemah Kementerian Kesihatan. Jadi kita kena pastikan mereka telah pun ada pelindung dan sebagainya, baru kita membawa pesakit tersebut ke tempat mengundi. Itu tak payah beratur dan sebagainya. Ini ada dua kaedah yang mesti kita berbincang.
Terdahulu, KKM memaklumkan individu yang positif COVID-19 dengan tahap kesihatan tidak kritikal akan dibenar mengundi pada PRU 15. Bagaimanapun, mereka perlu patuh semua SOP kesihatan yang akan ditetapkan SPR. Proses mobilisasi projek kapal tempur pesisir LCS melibatkan rundingan bersama pihak pengilang dan vendor berjalan lancar dan dijangka mengikut tarikh ditetapkan Disember ini. Pembinaan semula projek tersebut dijangka bermula tahun hadapan dengan Naval Group, komited meneruskan LCS dan merunding harga. Pembinaan KD Maharaja Lela dijangka mengambil masa 14 bulan selepas proses mobilisasi tamat merangkumi fasa ujian pelabuhan di laut sebelum diserahkan kepada TLDM. TLDM akan terus memperjuangkan pembinaan kapal LCS bagi menyokong strategi pertahanan maritim negara selain membangunkan keupayaan industri pertahanan negara. Selain itu, usaha juga perlu ditumpukan kepada beberapa aset TLDM bagi menaik taraf sistem sedia ada atas isu sistem keterbelakang. Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani menyatakan dalam sidang media di Pengerang, Kota Tinggi. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JKM Pahang mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran pengunjung yang memenuhi di dua lokasi yang berlangsung. Turut menjadi tumpuan pada JKM Pahang program Jualan Murah Keluarga Malaysia PJMKM di pekarangan Stadium Darul Makmur, Kuantan. Jualan Murah Keluarga Malaysia sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini dilaksanakan dari 28 Oktober sampai 30 Oktober Ahad. Kita membuat jualan murah sehingga lebih daripada 20% untuk barang keperluan asas harian lah, macam ayam, telur, minyak masak, tepung, gula, beras. Untuk sebenarnya kita nak sasarkan untuk golongan berpendapatan rendah lah, untuk menangani kos sara hidup yang agak tinggi sekarang ni ya. Bila berkata demikian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Kementerian Wilayah Persekutuan melaksanakan kerja penyelenggaraan sistem dan alat siren bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk banjir. Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Rosida Jaafar berkata fokus juga terarah kepada penglibatan masyarakat agar peka dan tahu makna bunyi siren. Sebelum ini yang kita yang normal adalah 33 mm kata sejam. Tetapi bila hujung tahun lepas sehingga beberapa ketika tahun ini dia dah naik kepada 100 lebih dan 200 lebih. Jadi yang itu kita dah orang kata ready for it. Tetapi sekiranya melebihi orang kata 400 ke 500 lagi, itu yang akan jadi orang kata. Tapi kita bersiap sedia juga untuk perkara itu. Sekarang kita pergi kepada engagement dengan penduduk untuk faham. Tahu kalau ada siren tu apa makna. Dua penyelidik wanita negara mencipta nama di persada antarabangsa apabila muncul pemenang dua kategori dalam The 8 Underwriters Laboratories ASEAN US Science Prize for Women 2022. Timbalan Ketua Pegawai Scientific Cancer Research Malaysia Dr. Sok Ching Cheong memenangi kategori Saintis Kanan menerusi penyelidikan untuk membangunkan alat telerundingan Memosa serangan mulut mudah alih yang merupakan platform kesihatan digital dipacu kecerdasan buatan AI bagi pengesanan awal kanser mulut. Manakala pensyarah dan penyelidik kanan Universiti Monash Kampus Malaysia Dr. Maxine Tan memenangi kategori Saintis Pertengahan Kerjaya
berjaya menerusi penyelidikan pada pengimejan perubatan dan AI dengan membangunkan model penilaian risiko jangka pendek kanser payudara pertama berdasarkan memografi dan ciri-ciri klinikal serta demografik. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba menyifatkan kejayaan itu sebagai pendorong kedua-dua penyelidik mencapai tahap lebih tinggi dalam penyelidikan saintifik. Program Citra Malaysia Colours of Malaysia mempamerkan kebudayaan negara menerusi pelbagai acara yang memberi fokus untuk memelihara seni dan budaya keluarga Malaysia. Menurut penolong pengarah pembangunan, produksi dan artistik Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Aisyah B. Arudin berkata, persembahan melibatkan 5 seri itu mendapat sambutan baik daripada kalangan masyarakat. Fokus utama untuk Colour of Malaysia siri keempat iaitu warna yang memang khas untuk yang kita angkat untuk perayaan kaum India di Deepavali. Kita cuba untuk menyemarakkan, kita dapat menyatukan kaum-kaum masyarakat, bukan saja kaum India tapi seperti yang kita tengok tadi yang datang, yang hadir untuk menonton ada Chinese, ada Malay, and then memang kita buat untuk kaum India, so memang full kira-kira tiga kaum ada, and then kita dapat juga daripada pelancong. Kalau seperti yang kita lihat tadi, ada pelancong-pelancong daripada luar juga hadir untuk Colours of Malaysia khas Deepavali warna. So memang tujuan utama kita memang untuk menyemarakkan seni budaya yang ada di Malaysia ini. Bila berkata demikian, selepas menyaksikan program Citra Malaysia Colours of Malaysia, siri keempat bertemakan warna di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Siri terakhir iaitu siri kelima Colours of Malaysia akan berlangsung esok pada pukul 9 malam di panggung Bandaraya Kuala Lumpur dengan tema koleksi Inspitari. Kita beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi mengumumkan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai gelanggang utama skuad Harimau Melaya menghadapi kempen Piala Mitsubishi Electric AFF 2022. Ini bermakna lokasi itu kekal venue buat pasukan terbabit. Setiausaha Agung FM Nur Azman Rahman berkata perlawanan antarabangsa Tier 1 bertemu Kemboja 9 Disember ini akan turut diadakan di stadium sama. Namun satu lagi perlawanan antarabangsa Tier 1 bertemu Maldives pada 14 Disember akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Saingan separuh akhir pula bakal diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Manakala venue bagi aksi final akan diputuskan kemudian. Skuad negara kenalian Ketua Jurulatih Kim Pan-gon akan membuka kempen kumpulan B menentang Laos pada 24 Disember dan berdepan Singapura pada 3 Januari. FM menghargai keprihatinan Menteri Belia Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu membenarkan skuad Harimau Melaya menggunakan stadium tersebut. FM dan Perbadanan Stadium Malaysia juga akan bekerjasama memastikan kualiti padang sentiasa berada pada tahap memuaskan sepanjang kejohanan berlangsung. Skuad bawah 20 tahun India muncul juara buat kali ketiga kejohanan hoki Piala Sultan Johor edisi ke-10 menewaskan Australia menerusi penentuan pukulan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1. India bermula garang memburu gol pembukaan dan berjaya mendahului pada minit ke-14 melalui jaringan padang Sudip Chimako. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan pada minit ke-29 melalui Jack Holland. Perlawanan kemudian berlanjutan ke penentuan pukulan penalti yang menyaksikan India muncul juara dengan keputusan 5-4. India pernah muncul juara pada edisi 2013 dan 2014. Selain India, Great Britain juga pernah menjulang piala sama sebanyak 3 kali. Ya, saya rasa pasukan India layak untuk bergelar juara. Sementara itu, skuad hoki bawah 20 tahun kebangsaan terpaksa berpuas hati dengan kedudukan ke-6 selepas merekodkan beberapa siri aksi hambar sepanjang kejohanan.
Malaysia berada di kedudukan terakhir, hanya 7 jaringan terhasil dari Perlawanan terakhir di Stadium Hoki Taman Daya petang tadi menyaksikan skuad negara dan Afrika Selatan terpaksa beraksi dalam keadaan cuaca panas. Awal permainan memperlihat aksi seimbang kedua-dua pasukan sebelum Afrika Selatan membuka tirai gol pada suku pertama menerusi Neil Rudd. Malaysia berjaya mengikat semula kedudukan hasil pukulan sudut penalti disudahkan Muhammad Amirul Hanif Mamat seminit kemudian. Kecuaian barisan pertahanan muda negara dihukum melalui jaringan padang Hans Nettling pada minit ke-25. Neil Rudd sekali lagi mencetak nama selaku penjaring menerusi penalti strok pada minit ke-36. Cubaan Malaysia mengurangkan defisit gol akhirnya tiba pada minit ke-56 melalui pukulan sudut penalti disudahkan Muhammad Zulhanif Sahran. Saingan berakhir dengan kekalahan skuad negara 2-3. Perlu segera untuk mara ke dapasan 25. Sejurus tamat kempen, semua pemain diberi rehat setengah bulan. Selepas bercuti, mereka akan bersaing dalam pemilihan terbuka menghadapi kejohanan Piala Dunia Hoki Remaja di Kuala Lumpur yang berlangsung Disember depan. Ketua Jurulatih Skuad Hoki bawah 20 kebangsaan Muhammad Amin Rahim berkata pemilihan dibuat bagi mengisi seramai 25 hingga 30 pemain. Menurutnya, terdapat lebih 40 pemain yang layak diserap ke dalam skuad muda negara ketika ini. So kita akan buat main game antara kita dan daripada sana kita nak lihatlah pemain yang untuk saya senang. Saya kriteria pemilihan saya ada lebih kepada attitude diorang, karakter diorang atas badan. It's not about hoki. Hoki diorang semua boleh main hoki. So it's about karakter, behavior di atas padang, dia punya semangat dan dia punya disiplin untuk mengikut arahan. Itu yang antara benda-benda yang saya akan lihatlah sebab hoki sekarang is everyone can play hoki. Tim South Africa pun boleh main hoki, tapi how much kemahuan diorang nak menang game tu lah. Beberapa kriteria diambil kira sebelum pemain diserap ke dalam pasukan. Hanya 2 pemain terlibat SOJC yang digugurkan untuk kepemilihan kerana melepasi had usia. Kejohanan bola tampar Super Series Malaysia 2022, kepenatan tidak menjadi penghalang buat pasukan Amelia Indonesia untuk meraih kemenangan pertama selepas menundukkan lawannya Sarawak Hornbill 3-2. Kapten pasukan Amelia Indonesia Muhammad Rizal Hamzah berkata biarpun menerima tentangan sengit, pasukannya berjaya menyerap setiap tekanan. Untuk game hari ini mungkin sangat melelahkan bagi tim Amelia kerana kami pun sampai malam tadi agak malam, pukul 10 kami baru sampai di Malaysia, di Shah Alam. Mungkin dengan stamina kami yang sangat menurun dan kami mungkin butuh istirahat untuk malam ini untuk melanjutkan game yang besok. Baik, secara berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.